bahas mengenai kejadian bencana alam, kita kenal dulu apa itu alam. Alam ni bermaksud segala benda yang wujud, udara, tanah, air, pokok yang boleh dilihat, yang tak boleh dilihat, bernyawa dan tak bernyawa serta semua kejadian dan fenomena. Semua ini adalah alam. Menurut kajian sains pula, mereka cakap bahawa usia bumi ni dah 4.5 bilion tahun. Manakala menurut Islam pula, usia bumi ni adalah sekitar 8,000 hingga 10,000 tahun. Kita bukan nak cerita mengenai usia alam, tapi secara ringkasnya, alam kita ni tua sangat. In fact, dalam Islam pun, kita sedia tahu yang bumi ni dah wujud sebelum manusia pertama kita, iaitu Nabi Adam AS turun ke bumi. Jadi ini bermakna bumi kita ni sudah pun ada keseimbangan ekosistem dia yang tersendiri selama berkurun-kurun lamanya. Dan of course, tak lain tak bukan, semuanya ini adalah dari kekuasaan dan hasil kerja Allah SWT. So, bila kita nak membincangkan mengenai kejadian bencana alam, maka ini akan melibatkan falsafah alam sekitar. Okey, jadi sekarang kita akan membincangkan mengenai kejadian bencana alam. Pada 18 Ogos 2021, telah terjadinya satu tragedi kepala air dahsyat di Gunung Jerai, Kedah. Berdasarkan pemantauan daripada NGO, dikatakan bahawa antara punca tercetusnya kepala air ekstrim ini adalah disebabkan dari aktiviti pembersihan hutan secara berlebihan. Ini telah menyebabkan alur sungai di gunung tersebut tak dapat nak tampung jumlah air hujan. Macam yang kita tahu, pokok ni dia memainkan peranan sebagai pasak kepada bumi. Dia jaga keseimbangan ekosistem dan dia juga mengawal kitaran air hujan. Jadi bila pokok-pokok ni mati ditebang, kesan-kesan yang akan berlaku ni antaranya adalah keupayaan penyerapan air akan berkurang. Akar pokok ni dia boleh serap air daripada tanah. Jadi kehilangan pokok ni ia akan mengurangkan keupayaan tanah untuk menyerap air hujan. Jadi disebabkan air hujan tak dapat diserap masuk ke dalam tanah, ini akan menyebabkan aliran air yang lebih besar akan pergi ke sungai dan saluran air. Seterusnya akan berlaku hakisan tanah. Okey, fungsi akar ni dia juga menggenggam tanah dan bagi perlindungan kepada tanah. So apabila hujan, akar ni dia dapat protect tanah daripada pecah ataupun terhakis. Jadi bila pokok dah tak ada lagi ibarat satu benda yang menggenggam tanah dan lindung tanah. Jadi akibatnya apabila hujan ataupun let's say hujan lebat tiba-tiba, tanah memang akan terhakis. Tanah ni dia akan ikut pula aliran air dan mungkin akan pergi sampai ke sungai. Hal ni akan menyebabkan paras air sungai akan meningkat dan semakin lama semakin terkumpul tanah-tanah tersebut ke sungai dan seterusnya sungai akan menjadi makin cetek. Dan inilah yang akan menyebabkan risiko banjir semakin meningkat. Baiklah, apakah punca sebenarnya bencana alam ini berlaku? Bencana alam ini berlaku disebabkan berlakunya penebangan hutan yang tidak terkawal untuk kepentingan industri dan juga pertanian. Jadinya, apabila penebangan hutan tidak terkawal ini berlaku, ianya secara tidak langsung akan menghapuskan fungsi penyerapan karbon hutan dan meningkatkan risiko banjir, tanah runtuh dan seterusnya, dia akan menyebabkan kehilangan pelbagai biologi. Baiklah, punca berlakunya bencana alam yang seterusnya adalah berlakunya perubahan iklim. Perubahan iklim ini berlaku disebabkan pelepasan gas rumah hijau yang disebabkan oleh aktiviti manusia. Aktiviti manusia ni contoh dia adalah pembakaran bahan api fosil dan juga penebangan hutan tidak terkawal tadi. Jadi apabila pembakaran bahan api fosil ni berlaku, sebenarnya memberikan kepentingan kepada manusia, iaitu untuk minyak kepada kenderaan. Dan perubahan iklim akan menyebabkan berlakunya fenomena yang melampau. Antara contoh fenomena yang melampau adalah El Nino. El Nino merupakan fenomena suhu yang terlampau tinggi dan perkara itu akan menyebabkan kemarau. Dan seterusnya, contoh yang seterusnya adalah La Nina. La Nina adalah fenomena yang menyebabkan banjir, dan banjir ini akan menyebabkan kehilangan nyawa dan juga kehilangan tempat tinggal kepada manusia serta haiwan. Dan perkara ini perlulah ditangani dengan cekap oleh pihak kerajaan dalam mengambil langkah ataupun inisiatif
menangani perubahan iklim yang berlaku dekat Malaysia. Antara punca bencana alam ialah pencemaran alam. Pencemaran alam boleh dibahagikan kepada beberapa bahagian seperti pencemaran air, pencemaran udara dan juga pencemaran tanah. Sebagai contoh, pencemaran ini boleh diakibatkan oleh sisa industri, pertanian, sisa domestik atau aktiviti manusia yang lain. Pencemaran air boleh berlaku akibat daripada tumpahan minyak di lautan. Pencemaran udara juga boleh berlaku akibat daripada pembakaran terbuka yang asapnya tidak ditapis, dan juga pencemaran tanah boleh berlaku akibat penggunaan sisa kimia berlebihan terhadap tumbuhan. Pencemaran ini boleh merosakkan kualiti alam sekitar dan juga mengancam kesihatan manusia dan hidupan-hidupan lain. Sebagai contoh, pencemaran alam yang pernah berlaku di negara kita ialah kejadian jebu akibat daripada pembakaran hutan di Sumatera, di mana asapnya terbang dan meliputi Malaysia, di mana kualiti udara pada masa itu sangatlah teruk dan juga mengakibatkan bencana jebu. Seterusnya, punca yang lain ialah kehilangan biodiversiti. Antara punca kehilangan biodiversiti ialah penebangan hutan semula jadi, pemburu haram dan juga pembalakan yang berlebihan. Kehilangan spesies biodiversiti ini boleh mengakibatkan ketidakseimbangan dalam ekosistem, menjejaskan penerbungaan dan juga mengeluarkan sumber genetik dan juga mengancam kepurusan beberapa spesies. Sebagai contoh, jika salah satu spesies di haiwan di satu rantai makanan itu telah didapati pupus, maka rantai makanan di ekosistem itu akan terganggu dan juga menjejaskan populasi beberapa setengah spesies, yang di mana mereka menggunakan rantai makanan itu sebagai salah satu faktor kemandian hidup mereka. Hari ini saya akan menceritakan pasal pembangunan yang tidak mampan. Pembangunan yang tidak mampan ni boleh dikatakan sebagai punca kepada bencana alam yang pernah berlaku di Kelang. Apa yang dimaksudkan dengan pembangunan yang tidak mampan ini merujuk kepada proses pembangunan ekonomi, sosial atau alam sekitar yang mengambil kira kemampanan jangka panjang. Ini merangkumi pelbagai aspek termasuk ekonomi, alam sekitar dan sosial. Saya bagi satu gambaran di mana satu majikan ni melakukan pembalakan demi keuntungan diri sendiri dan keperluan tanpa mengira impak yang akan datang. Antara tokoh falsafah yang menekankan tentang pentingnya alam sekitar ialah seperti Aldo Leopold yang mengangkat nilai tanah, di mana bila pengurusan tanah yang baik dari segi pertanian cenderung untuk memelihara integriti, kestabilan dan keindahan alam. Jadi, apakah langkah kerajaan Malaysia untuk mencegah pembangunan tidak mampan ini adalah dengan mewujudkan perbadanan SDG, di mana bertujuan untuk memenuhi keperluan generasi tanpa menjejaskan generasi akan datang. Jadi, hari ini kita telah merenung bersama-sama tentang kesan yang mendalam daripada pelbagai cabaran yang dihadapi oleh planet kita, iaitu pembangunan yang tidak mampan, pencemaran alam sekitar, penebangan hutan yang tidak terkawal dan perubahan iklim yang menyebabkan kehilangan biodiversiti yang tidak terkira. Dalam perjalanan kami telah menyaksikan bagaimana pembangunan tidak mampan boleh memusnahkan habitat semula jadi, menyebabkan kehilangan ekosistem yang berharga. Pencemaran alam sekitar adalah beban berat kepada kehidupan kita dan mengancam kesihatan planet ini. Penebangan hutan yang tidak terkawal juga boleh menyebabkan kita kehilangan tumbuhan dan haiwan yang membentuk keseimbangan alam. Perubahan iklim dengan segala akibatnya membawa kita kepada kehilangan biodiversiti yang tidak dapat kita pulihkan. Namun, di sebalik ketidakmampanan itu, kita masih ada harapan. Dengan pemahaman yang mendalam, kita boleh mengubah hala tuju ke arah masa depan yang lebih cerah. Kita boleh memilih untuk menyokong pembangunan mampan, menjaga kebersihan alam sekitar dan menggalakkan pemeliharaan hutan. Dengan memahami kesan perubahan iklim, kita boleh mengambil tindakan untuk mengurangkan jejak karbon kita. Bersama-sama kita boleh menjadi ejen perubahan untuk mengekalkan kelestarian alam. Kesimpulannya, marilah kita komited untuk menjadi sebahagian daripada penyelesaian. Dengan bergabung tenaga dan mengambil berat, kita boleh terlibat dalam perjuangan untuk melindungi planet ini. Bukan sahaja untuk generasi kita, tetapi juga untuk generasi yang akan datang. Terima kasih telah menemani kami dalam perjalanan ini. Semoga refleksi kami hari ini menjadi pijakan untuk tindakan yang nyata. Marilah bersama-sama menjaga bumi ini agar tetap indah dan lestari. Sekian, terima kasih.